أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil Kamusi Madis Saidayat Sabil Fadilah Mursi Surau Al-Ukhuwah Tuan Haji Amir, Fadil Tuan Imam Ustaz Fatah, seluruh ahli dan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini mari bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengiranya sebagai suatu amal soleh yang akan menyelamatkan kita semua daripada azab Allah yang maha pedih pada hari dibangkitkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasa bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat esok ialah siapa yang paling banyak berselawat di atas muka dunia. Orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ialah orang yang paling dekat dan terutama di sisi Nabi pada hari dibangkitkan esok. Hari kebangkitan ialah merupakan hari yang mendebarkan. Sebabnya akhirat hari yang mendebarkan
ialah kerana hari itu ialah hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan peraturan yang mesti kita ikut sepanjang kita hidup di atas muka dunia. Hidup di atas muka dunia tak boleh pandai-pandai dan tak boleh buat pandai. Sebab hidup di sini ada Tuhan dia, iaitu yang menciptakan kita dan mencipta alam ini. Yang mencipta dunia ini ialah Tuhan kepada dunia ni. Dunia ni dia bersambung pula dengan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap yang kita buat di dunia akan diambil kira di akhirat nanti. Kalau kita buat baik, walaupun kecil, pasti kita akan melihat balasan yang kita buat. Begitu juga kalau kita buat jahat juga, sekalipun kecil, pasti kita akan melihat balasan kejahatan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah pun sering memperingatkan kita tentang hari pembalasan itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyebut bahawa dia ialah Maliki Yaumiddin. Dia ialah pemilik hari pembalasan. Hari balas itu tidak ada yang membalas, melainkan dia sahaja yang membalas kita. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka orang yang paling dekat dengan selamat pada hari itu ialah orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada ketika selawat menjadi wajib dan ada ketika selawat menjadi sunat. Selawat jadi wajib ialah di dalam sembahyang. Sementara di waktu-waktu lain ialah volunteer, ialah sukarela kita untuk berselawat. Siapa-siapa yang nak banyak berselawat yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena banyak sembahyang. Tak kira lah sembahyang itu sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat. Ada satu orang lelaki menjumpa dengan Nabi. Orang ni bila menjumpa dengan Nabi, dia minta Nabi doa kat dia. Apa yang dia minta Nabi berdoa kat dia? Dia kata, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tak Nabi tolong doa kat saya? Saya nak jadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak Nabi tolong doa kat saya? Saya teringin nak jadi jiran Nabi dalam syurga esok. Nabi kata boleh. Maknanya Nabi boleh doa kat dia. Tapi Nabi kata, hang kena tolong aku. Tolong macam mana Rasulullah? Hang tolong memperbanyakkan sujud. Hang tolong memperbanyakkan sujud. Yang dimaksudkan memperbanyakkan sujud ialah memperbanyakkan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku boleh doa kat hang, tapi hang kena tolong aku. Hang kena memperbanyakkan sujud. Mana hang kena memperbanyakkan sembahyang. Di mana hubung kait sembahyang dan dapat menjadi jiran Nabi dalam syurga esok? Sebab dalam sembahyang ada selawat yang wajib yang kita berselawat dekat Rasulullah.
Bahkan dalam semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat memberi salam langsung ataupun direct kepada Rasulullah. Bila mana kita sembahyang wajib, kita membaca tahiyat. Dalam tahiyat ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan pada Rasulullah ialah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam ala Rasulullah ialah salam yang pernah Allah memberi salam kepada Rasulullah. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas Nabi membuat ataupun memberi penghormatan yang sangat agung kepada Allah, dengan Nabi kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah membalas penghormatan yang Nabi bagi dengan Allah kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi SAW yang sangat sayang dan cinta pada kita semua. Kita ni tuan-tuan, orang yang paling kita sayang, barangkali kita sayang kepada anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak mungkin dia sayang kepada mak ayah dia. Isteri mungkin sayang kepada suami dia. Suami mungkin sayang kepada isterinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sesaat mendapat salam daripada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Tuan-tuan, besar sangat salam Allah pada baginda SAW. Bila Nabi terima salam Allah, tuan-tuan, Nabi langsung ingat kepada kita umat dia. Langsung Nabi SAW menghubung salam yang Allah bagi kepada Nabi itu dengan Nabi sebut assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam juga untuk kami dan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Maknanya kalau kita hidup sebagai orang soleh, selama itulah valid kita mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW telah menghubungkan di antara salam Allah kepadanya dengan Nabi menghubung salam itu pada kita semua. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa besarnya jasa Rasulullah, iaitu dengan Nabi diucapkan salam oleh Allah, Nabi menghubung salam kepada kita semua. Berarti kita semua pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad telah mendapat salam daripada Allah juga. Tuan-tuan, barangkali macam ni contohnya salam Sayyidina Muhammad. Kita bijarah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bijarah Tok Guru contohnya. Bila kita ziarah ke rumah Tok Guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembang. Akhirnya Tok Guru tanya, ayah ada lagi? Ada Tok Guru. Beri saya balik salam ke ayah. Jadi bila mana kita balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kata ayah, Tok Guru salam ke ayah. Ya ke? Rasa macam mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita mendapat salam yang mahal daripada kekasih Allah. Dulu ada satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama Ustaz Hasan Al-Banna.
Sebelum dia sambung pelajaran ke Mesir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terlebih dulu ziarah Pak Sumi. Pak Sumi ni cara dia tambut orang, terima orang tak sama. Kadang-kadang orang tu pergi pakai seluar jin je. Dia ra'i tak padan-padan. Tapi kadang-kadang orang pergi pakai jubah serban, dia buat tak heran dia. Salah senang. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia menyambut orang ikut hati orang. Hak main pakai seluar jin rasa dosa banyak. Hak main pakai jubah serban rasa macam ilmu banyak ke, amalan banyak ke. Jadi tak sama dia sambut orang. Ustaz ni datang ziarah Pak Sumi, lepas tu dia pun sambung pelajaran. Katalah, saya tak ingat ke mana dia sambung pelajaran, ke Mesir ataupun ke Syria. Pergi 2 orang, soalan Sayyidina Muhammad. Pergi 2 orang. Lama mengaji, hak kawan ni balik, hak ustaz ni tak balik lagi. Dia kata kalau entah balik, entah akan salam kat Pak Sumi. Pergilah ziarah Pak Sumi. Ustaz, bila ziarah Pak Sumi, masalah Sayyidina Muhammad, jadi orang ni dia pun bawa salam, Ustaz. Dia sebut Pak Su, masalah Sayyidina Muhammad, saya bawa salam daripada Ustaz Hasan Al-Banna kepada Pak Su. Masya Allah, Pak Su, salamnya penuh, salamnya sangat berharga. Salam dia mahal. Kata Pak Su. Mana Pak Su kenal orang. Faham tak? Dia kenal orang. Mana kalau seorang tu orang yang tinggi adapun ada kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengirim salam pada kita, salamnya penuh dengan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salamnya penuh dengan rahmat. Maka subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka kita penuh dengan rahmat sepanjang kita hidup. Selagi mana kita hidup sebagai seorang yang soleh. Sebab Nabi kata, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas kami dan salam ke atas hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Maksudnya kalau kita hidup, kita buat hubungan baik dengan Tuhan. Kita hidup, kita buat hubungan baik dengan hamba-hamba dia. Maka namalah kita orang soleh. Selagi mana kita bertaikelkan orang soleh, selama itu kita mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terjatuh pada maksiat sekalipun, segera kita bertaubat. Tuan-tuan, kita tetap berada di atas nama orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, besar tak jasa Nabi? Besar. Jadi di atas besarnya jasa Rasulullah, setiap umat mesti membalas jasa Rasulullah. Macam mana cara kita nak balas jasa Nabi? Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjalani hidup dengan jalan yang telah dibentang oleh Nabi pada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa lain, hidup sebagai umat yang Nabi kita bangga. Hidup sebagai umat yang Nabi kita banggakan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, seorang ulama yang menyampaikan ilmu di tengah masyarakat. Kalaulah ulama itu anak kita, contohnya, mak ayah ni rasa tak bangga? Bangga. Terus kita kata ulama lah. Kita kata anak kita, kita hantar pergi tahfiz masalah Sayyidina Muhammad, bulan Ramadan, EJK masjid, EJK surah, putuskan imam sepanjang Ramadan anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kita rasa? Bangga. Begitulah Nabi SAW berbangga kalau kita hidup menjalani jalan yang dia telah bentangkan kepada kita, kita jalani jalan tu. Contoh,
Dalam ramai ramai anak kita, satu orang anak ni dia jejak kita. Sama ada anak ni dengan anak-anak hal lain? Tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang menega dia nak perniagaan dia diwarisi oleh anak dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun nak turunlah ilmu perniagaan. Lepas tu harta hak dia yang dia ada. Nak bagi kat siapa lagi kalau tak bagi ke anak? Tapi semua tak minat. Tapi hak ni minat. Hak ni tentulah tak sama dengan anak-anak hal lain. Macam juga Tok Guru. Tok Guru buka pondok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru buka pondok. Harapan Tok Guru, anak-anak dia yang pertama sekali boleh baca kitab di rumah. Tok Guru ni kitab-kitab dia, kalau anak tak boleh baca, dia bagi kat pondok. Saya kitab-kitab di rumah saya tu, kitab-kitab Arab tu, saya tak bagilah anak-anak saya beli kitab lah. Ni kitab ayah pun dah banyak di rumah ni. Cukup dengan kitab-kitab ni ada. Kalau esok hampa nak rujuk apa, ni kitab ni banyak. Terus saya beli kitab lah. Ada tuan ulama. Tu habuan juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah hujung usia Tok Guru ni. Habuan dia, anak-anak dia, seorang pun tak mirip nak jadi ustaz. Sampai SPM, sampai waktu tu SRP, soalan dapat elok, pakai nak pergi kot lain. Tak mau sambung pengajian agama sampai ke peringkat. Waktu tu tak ada stam lagi. Sijil tinggi ataupun syahadah madrasah masing-masing. Akhirnya pakat jadi macam lain. Hebat juga jadi doktor, engineer, arkitek, apa semua. Tak ada satu orang mau jadi ulama. Salah. Tak ada satu orang mau jadi ustaz. Waktu tu saya mengajar di Darul Ulum, di Muassasah Darul Ulum. Akhirnya semua kitab-kitab Tok Guru dibawa main ke Darul Ulum, letakkan di perpustakaan sebab anak-anak tak kerti baca. Anak-anak tak kerti baca kitab-kitab ayah. Tuan-tuan, tentulah kalau ada anak dia seorang yang mau menjalani jalan dia, tentulah hak ni pengharapan dia. Tentulah hak ni yang paling dia harap oleh dia. Maka subhanallah, apa Nabi harap kat kita? Yang Nabi harap kat kita ialah kita jadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik ialah umat yang menjalani kehidupan dengan mengamalkan sunnah-sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, sunnah ni tuan-tuan, dia susah nak buat. Susah nak buat sunnah ni. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Kita semayang nak berrupiah atas malam. Pada setengah-setengah orang, dia pandang tak besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada setengah-setengah orang dia pandang tak besar. Dia kata sunat je. Sunat satu, sunnah satu. Sunat makna dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak berdosa, tu sunat. Tapi sunnah ni yang Nabi kita buat. Yang Nabi buat dalam hidupnya. Nabi SAW dalam hidupnya, Nabi lebih banyak tertutup lehernya daripada terbuka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Nabi pakai serban. Nabi pakai lagi serban atas ni. Dia panggil toilasan. Pakai serban, lepas tu pakai gelumbung pula. Pasal apa Nabi pakai macam tu? Sebab
Nabi nak ajak begitulah hidup di atas muka dunia, jangan tengok dunia. Bila pakai serban macam tu, jadi kita tak dengar salah nampak dah hak belah ni apa, hak belah ni apa. Kita melihat depan saja. Makna dunia ni jangan tengok sangat. Sebab melihat dunia akan merosakkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya melihat itu maknanya melihat dengan haluba. Dunia ni kalau kita dapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita dah dapat selembah emas dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap kita rasa tak cukup pula. Nak lagi selembah lagi. Dah dapat dah 2 lembah, tak cukup lagi. Nak 3 pula. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW, umat Rasulullah SAW yang mengasihi Rasulullah akan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, mayang sah. Tapi oleh kerana Nabi buat, aku tak tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maknanya sunnah. Nabi tidur macam mana? Nabi tidur mengiring, menghadap mukanya ke arah kiblat. Kalau kiblat belah sana, kepala belah sini, kaki belah sana. Dan Nabi mengiring dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Kenapa tuan-tuan? Sebab tidur ialah saudara mati. Nabi kata, an-naumu akhul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama tanamu kadzalika tamus. Kama tashtayqidh kadzalika tub'ats. Nabi kata, tidur ialah saudara mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama tashtayqidh, seperti mana kamu bangun dari tidur, kadzalika tub'ats, begitu kamu akan dibangkitkan daripada kubur. Kalau kita tidur, kita begitu protokol. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ke, 41 kali ke. Kita baca ayat kursi, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, Wallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas dan sebagainya. Lepas tu nak bila habis semua kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Maknanya begitu kita akan mati esok. Siapa-siapa yang nak tidur begitu protokol, begitulah dia akan mati esok. Allah akan jadikan dia macam tu juga. Akhir kalimatnya di dunia ialah la ilaha illallah. Lepas tu bangkit tidur macam mana? Jaga-jaga tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sama. Bangkit pada kubur pun hak tu juga kita kata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah menghidupkan kita lepas dia mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Sama. Sebab itu kita kena tidur macam mana kita nak mati. Bagaimana kita tak mayat dalam kubur? Bukankah kita menghadapkan wajahnya ke kiblat? Begitulah kita kena tidur, sebab tidur saudara mati. Ada satu cerita. Ada satu orang, dia ni kerjanya ialah curi kain kapan. Apalah, pernah dengar kok mabuk ni, kok semeli ni orang curi kain kapan? Tak ada lagi tu. Berani curi. Tapi dia ni berani curi kain kapan. Siang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Dia korek kubur orang mati, malam dia korek balik kubur tu, dia curi kekapan, dia jual. Mungkin lepas ni ada orang buat apa? Duit tak ada. Ni zaman Malaysia ekonomi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang ni dia curi kekapan. Itulah cerita dia. Cerita orang ni. Sebelum saya nak cerita, lanjut cerita ni. Satu orang mengaji dengan Tok Guru. Dia mengaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk depan. Tapi Tok Guru tak tahu muka dia macam mana. Sebab dia pakai serban, dia duduk tahaduk macam ni. Sebelah pipi buka, sebelah pipi tutup. Salah Sayyidina Muhammad. Lama duduk mengaji, lama-lama kata Tok Guru, Mesan, awak dah tutup muka. Tak apa Tok Guru, nak tanya pasal apa? Tok Guru, kalau saya buka, Tok Guru jangan terkejut. Buka lah. Buka-buka tengok 5 jari. 5 jari ni di pipi kawan tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa ni? Dia pun cerita. Dulu Tok Guru saya kerja korek kubur orang mati. Tapi malam tu saya korek lagi kubur, saya curi kain kapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dia ni, kalau Allah ni, orang yang kerja mempersiapkan persiapan orang mati, kain kapan, kapal baru yang buat kan. Dia jual hal tu, dia curi balik, dia jual pula. Itulah pendapatan dia dalam kehidupannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu malam tu tuan-tuan, satu hari tu mati seorang perempuan. Dia kata malam ni tu korek pula, aku nak curi kapan tu. Dia pun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam tu dia korek kubur, nak curi kekapan. Kekapan orang perempuan hak mati tu. Dia duduk prosah nak cabut kekapan tu. Tiba-tiba kekapan tu lekat di tangan perempuan ni. Tak pernah berlaku lagi, tapi berlaku malam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun duduk prosah, awak lekat ni. Tarik, pang. Lekat 5 jari. Kena pang tu lompat terus. Habat kubur. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Kena sekali, tuan-tuan. Pada. Sampai lekat 5 jari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu tobat dah. Aku tak mau dah. Bertobat. Akhirnya subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Betul nak kenal jadi orang baik, main mengaji. Kalau kita kata orang tu hijrah tapi tak main mengaji, dia tak akan jadi orang baik. Dan ni kita dengar banyak artis-artis hijrah kan. Kalau mereka tak maintain hadir malih ilmu, mereka tak akan mampu mempertahankan hijrah mereka. Makna nak bagi konsisten, istiqamah, iman kuat, bertambah iman, dia kena main mengaji. Akhirnya orang ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berubah, main mengaji. Itulah cerita dia, masalah sayyidina Muhammad, duk pegang serban tu. Sebab 5 jari. Cerita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru ni, dia cerita ni kat kawan dia. Yang duduk di negeri yang sangat jauh. Kawan Tok Guru ni. Kawan Tok Guru ni, berdengar cerita kawan dia, dia kata, Allahu Akbar, subhanallah, mataqattu. Cuma satu aku nak tanya.
Hang tolong tanya anak murid hang tu, waktu dia korek kubur, macam mana keadaan orang dalam kubur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana orang dalam kubur? Jadi kata Tok Guru, dia pun tanya anak murid dia, aku nak tanya ni, kawan aku tanya, waktu hang korek kubur tu macam mana hal keadaan orang dalam kubur? Kata kawan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Guru saya nak cerita. Waktu dia masuk dalam kubur, dia hadapkan muka ke arah kiblat. Waktu malam hari saya korek kubur, muka dah dibalikkan daripada kiblat. Na'udzubillahi min zalik. Makna apa tuan-tuan? Mati di luar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Dia cerita dia. Kalau Allah nak jaga kita, mati sebagai orang Islam, kita akan menghadap arah kiblat sampai hari kiamat. Tapi kalau seorang tu mati di luar daripada Islam, na'udzubillahi min zalik, Allah akan kalihkan wajahnya daripada kiblat. Na'udzubillahi min zalik. Risau tak tuan-tuan? Takut tak? Maka subhanallah, jalan yang Nabi ajak ialah jalan untuk menyelamatkan iman dan akidah kita. Macam mana? Zaman yang kita duduk ni, zaman kita kena memperbanyakkan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman paling payah nak mengamalkan sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana zaman yang payah nak mengamalkan sunnah, maka Nabi kita memberi satu tawaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesiapa yang mengamalkan sunnahku di zaman rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Maknanya, orang yang mengamalkan sunnah Nabi di zaman rosak umat Nabi ni, dia akan mati syahid. Ada satu orang, kami panggil Pak Su Daud. Lepas-lepas dia balik Mekah, dia tukar cara pakai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ubah cara hidup dia lepas dia balik tunaikan fardu haji, tandanya dia mendapat haji yang mabrur. Orang yang tak ubah hidup dia lepas dia balik Mekah, dia dapat haji Marlboro. Bukan haji mabrur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Belum pergi Mekah merokok, balik Mekah duk merokok juga. Berarti dapat haji Marlboro. Kata tu guru saya pinjam ucapannya. Itu bukan haji mabrur. Orang ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia balik Mekah. Tuan-tuan, yang pertama dia pakai serban. Orang lah balik Mekah belum tentu lagi pakai serban, orang panggil haji. Dulu-dulu kalau balik Mekah bawa serban. Lepas tu orang panggil haji. Lah ni balik Mekah, serban tak boh lagi. Tak boh lagi. Tuan-tuan duk boleh macam tu juga. Orang panggil lah haji. Orang ni balik Mekah, dia pakai serban. Bahkan tuan-tuan, dia tak pakai lah. Dia pakai seluar, dia biasa pakai. Baju kemeja, dia biasa pakai. Dia pakai jubah. Ganti daripada hari dia pakai sama ni. Tuan-tuan, segi ilmu, dia taklah sampai ke martabat ulama, tapi dia orang mengaji lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang nampak biasa, orang tak kata, orang tak respect apa-apa. Tapi Tuhan tak kira, tuan-tuan. Dia mati pada hari raya. Dia mati pada hari raya. Lepas puasa 30 hari, masalah Sayyidina Muhammad, dia mati pada hari raya. Kalau kita nak tahu orang tu mulia, tengok dia mati macam mana. Dia kata, Tuhan dia balas sungguh. Dirayakan kematiannya. Sebab dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kira.
Orang yang mengamalkan sunnah dia. Dimuliakan orang untuk subhanallah sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, ada satu orang, pertama kali saya tengok dia, saya rasa takjub sebab muka dia bercahaya. Tapi orang yang tengok, orang kata biasa. Tapi saya tengok, saya kata muka bercahaya. Dia main rumah mak mentua saya, dalam Pukul 9 lebih itu. Saya tengok muka dia, ya Allah, muka bercahaya. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Mula daripada saat itu, saya rasa teruja tengok muka dia. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu masa tuan-tuan, bila saat mati dia mati pada 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mati pada 12 Rabiul Awal. Ni bukan, mati ni bukan boleh pilih. Mati ni adalah pilihan Allah pada kita. Tuan tahu apa amalan dia? Amalan utama dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sunnah Rasulullah. Kalau kita tahu qiyamul lail adalah sunnah Rasulullah, kita tidur, kita kena buat cadangan. Selagi aku nak makan qiyamul lail. Mana-mana orang yang tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak bangkit qiyamul lail, jadi tidur tu 4 jam ke 5 jam, dia kira semua sebanyak 4 jam 5 jam itu qiyamul lail. Kalau tak bangkit, tak jaga subuh, semua dah dikira pahala qiyamul lail. Lebih-lebih lagi bangkit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia mati 12 Rabiul Awal, saya pun tanya mak mentua saya, almarhumah, apa amalan dia? Kata mak mentua saya, rumah dia 4:30 pagi dah cerah. 4:30 pagi rumah dah cerah dah. Mana dia bangkit dah. Lepas tu yang saya nak tanya mak mentua saya, pasal apa pilihan Allah dia mati 12 Rabiul Awal? Kata mak mentua saya, dulu waktu dia duduk di kampung ni, dia tok guru kampung. Setiap hari sampai 12 Rabiul Awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua anak murid pagi tu dijemput mai ke rumah, dan setiap anak murid ni buat mai lauk masing-masing. Orang tu bawa ni, orang tu bawa ni, orang tu bawa ni. Dia masak nasi. Lepas tu lepas akan berselawat dengan selawat Sidi Ahmad Al-Badawi 100 kali. Selawat budak-budak duk selawat sebelum sembahyang tu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat Sidi Al-Badawi itu 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat bukan sehari dua, puluhan tahun. Dia katakan Tuhan ni memuliakan hamba dia. Dia mati pada hari 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, dengan Rasulullah ni, bila mana kita muliakan dia, Allah muliakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita muliakan dia, Allah muliakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh selawat.
Selawat ni dia ialah penawar. Ustaz, kami buat macam mana? Sengkek sangat Ustaz. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni masalah banyaklah Ustaz lah hidup ni. Nak buat macam mana Ustaz? Selawat. Selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berselawat di dunia sebelum akhirat. Orang yang derhaka pada mak pak, masalah senam, dia akan dihukum di dunia sebelum akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berselawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mendapat syafaat di akhirat, dia terlebih dulu mendapat syafaat Nabi di dunia. Orang yang berselawat tak akan ada susah hati. Satu masa mai satu orang sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah, saya nak tanya Rasulullah, macam mana kalau dalam hidup saya 1/3 dari hidup saya semua saya selawat dekat Nabi je. Maknanya dia tak isi dengan hal lain. Dia tak isi dengan la ilaha illallah ke, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ke dan sebagainya. Tapi saya dari hidup saya semua selawat je. Nabi nak kata macam mana? Okey tak? Nabi kata baik. Baik. Baik sangat. Dan Nabi kata baik. Dia tanya lagi, Rasulullah, kalau separuh hidup saya semua selawat dekat Nabi saja, Nabi nak kata apa? Nabi kata baik sangat. Bila Nabi kata baik, dia tanya lagi, Rasulullah, macam mana kalau 2/3 hidup saya semua selawat saja? Nabi kata baik sangat. Rasulullah, macam mana hidup saya semua selawat dekat Nabi saja? Nabi kata, idzan yukfa hammuk wa yu'fa dzambuk. Kalau macam tu, hang tak ada susah hati dah. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dimaafkan salah. Tu kata Nabi Jamil, kalau hidup kita selawat saja. Orang yang banyak selawat dekat Nabi, selawat itu dah bertempat di zikrullah. Sebab kita sebut selawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tu ada doa, dalam tu ada zikir, dalam tu ada selawat. Mana-mana orang yang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalau macam tu, di cover semua susah hati hang. Makna apa? Maknanya kalau susah hati, settle. Mai masalah, segera selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang katakan selawat. Mana mungkin tak ada masalah? Ada, tapi berlaku masalah, selesai. Dan Nabi kata, kalau macam tu, akan dimaafkan dosa. Dia ada dua, maghfirah. Dan kita berdoa, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Dengan kita berdoa, fa'fu anna, maafkan kami. Ada beza. Mohon ampun, malaikat tulis dosa kita hak belah kiri. Ampun maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutup. Ingat tak waktu mana ada dulu kita tulis dengan pakai typewriter? Salah kita pakai apa? Liquid paper. Kan? Maknanya salah ada tapi tutup. Ya akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai tentang dosa kita, Tuhan tak baca, tutup. Tapi berbeza dengan selawat. Selawat dimaafkan. Yu'fa dzambuk. Apa makna maaf? Maaf maknanya delete.
Kalau tak main zaman komputer ni, kita tak kerti ni. Kan? Kalau tak main zaman handphone ni, kita tak kerti lagi. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, maaf maknanya delete. Tak ada dosa sama sekali. Kalau macam tu, rebutlah berselawat. Mana orang yang banyak selawat, ialah orang yang tidak ada dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Sehingga dosa besar sekalipun akan dapat diampun oleh Allah dengan sebab Rasulullah. Sebab Nabi kata, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Bayangkan. Dosa besar pun akan dapat syafaat Rasulullah dengan berkat syafaat Rasulullah. Ada dua anak beranak dalam tengah-tengah padang pasir. Anak dan ayah. Sampai tengah padang pasir, tiba-tiba ayah ni sakit jatuh mati. Bila ayah ni jatuh mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu nak buat macam mana. Tiba-tiba lepas habis umur tu, dia mula muka jadi hitam. Sampai hitam seluruh badan orang ni. Lagilah rasa cemas anak ni. Ya Allah, ayahku jadi apa macam ni? Duk menangis, merang tu. Apa jadi ke ayah ni? Teriak, menangis. Lena. Dalam tidur dia mimpi jumpa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai satu orang yang muka sangat cantik bercahaya. Orang ni sapu muka ayah dia sampai ke seluruh kaki. Tiba-tiba bertukar daripada hitam jadi bercahaya. Terkejut. Langsung tanya Sayyidina Muhammad, siapa? Kata yang depan dia itu, ana Rasulullah. Saya Rasulullah. Ya Allah Rasulullah. Tak pernah tengok Nabi. Terkejut tengok Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Langsung dia tanya, Rasulullah, pasal apa ayah jadi hitam? Kata Rasulullah, tu dosa ayah. Dosa dia yang menyebabkan dia hitam. Tapi dia walaupun dosa dia banyak, tapi dia tak tinggal selawat kepada aku. Dengan selalu dia berdoa ke aku. Sebab selawat ni doa pada Rasulullah. Hari ini aku datang menolong dan membantu dia. Tu selawat. Selawat jangan tinggal. Dia akan mentambatkan kita di sisi Tuhan. Dia menyelesaikan semua masalah kita. Dan dia mendekatkan kita dengan Nabi kita. Orang yang berselawat, Nabi tahu nama dia. Nabi kenal muka dia. Dengan bin dia sekali. Akhir esok, orang paling banyak selawat, Nabi kenal. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi. Kita tak pernah tengok wajah Nabi. Tapi Nabi terlebih dulu kenal kita. Dan pada hari itu, kita akan diselamatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam tu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, perbanyakkan selawat pada Rasulullah. Kalau saya tu, saya suruh selawat ni ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan baca sayyidina, baca sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baca buat hari-hari 1000 kali. Mula pada esok, bangkit tidur, buat 1000 kali. Nak tidur balik, dah habis 1000 kali. Terakhir bangkit tidur, sampai tidur balik bagi cukup 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu buat, jangan tinggal. Setiap hari buat sampai 40 hari. Tak tinggal-tinggal. Lepas tu saya cakap ni, nanti tuan-tuan akan faham. Kalau saya cakap saja, tuan-tuan tak buat, dia tinggal dengar je lah. Tapi kalau tuan-tuan amalkan, insya-Allah Sayyidina Muhammad, insya-Allah, jadi kita akan kata betul yang Ustaz kata. Subhanallah, mudah-mudahan
kita semua dekat dengan Nabi. Di dunia ni, dekat dengan Nabi. Di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak jadi macam Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik yang selalu berkhidmat dengan Nabi SAW tu. Selama 10 tahun berkhidmat pada Rasulullah SAW. Tak tahu selawat dekat Nabi, tak tahu tak mana. Banyak mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas Nabi kita wafat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 10 tahun. Setiap malam mimpi jumpa Rasulullah. Bayangkan. Macam mana dia punya kekuatan, ikatan dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nak bagi hubungan kita dengan Nabi itu kuat dan intim. Selawat ya. Lama-lama sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah jumpa satu orang, dia ni biasa je. Dia jual baju-baju bandel ya. Tengok biasa ya. Tapi oleh kerana dia dengar, dia amal, dia faham, dia buat. Satu dia kata, Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah lah Ustaz. Tu nak kata apa? Selawat. Tak mustahil. Walaupun kita kata, boleh ke mimpi jumpa Rasulullah? Boleh. Tuan-tuan, selawat sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan dapat karamah, kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sebenarnya pada akhir zaman lebih-lebih lagi. Sebab Nabi sebut la takadu fi akhir zaman ru'yal mu'min takdzib. Hampir-hampir di akhir zaman mimpi orang beriman tidak berdusta. Nabi kata hampir-hampir di akhir zaman orang yang beriman kalau bermimpi tidak berdusta. Maknanya mimpi dia benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat rahmat dan berkat dengan sebab mungkin di kalangan kita ni ada yang Allah pilih dia, insya-Allah ramai-ramai ni dia bakal melihat wajah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.